Selamat datang ke channel Cik Genas. Okey, ada tak yang boleh untuk bacaan doa? Hanya orang ini, ramai ni muslimin ni. Siapa boleh ni? Da'i lah. Da'i dah buat bacaan doa pada minggu lepas. Boleh Da'i? Boleh sehingga. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ijazah salah la taj'al ijazah salah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, terima kasih kepada Muhammad Da'i atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Okey, baik. Saya tak dapat nak gunakan software saya seperti biasa. Saya tak tahu apa masalahnya ni. Mungkin ada problem dengan function dekat dalam laptop saya. Okey, jadi untuk hari ini InsyaAllah kita akan teruskan di bawah tajuk bab yang ke-9 iaitu pemanasan global. Okey, kita dah ada 23 orang. Saya menantikan sehingga sepatutnya satu jumlah yang lebih daripada satu kelas ni. Tapi macam masih tak boleh nak teruskan, tak apalah. Okey, insyaAllah pada hari ini kita akan laksanakan aktiviti breakout room seperti sebelumnya. Okey, untuk tajuk pada hari ini kita akan melihat kepada kesan-kesan pemanasan global. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar berkaitan dengan faktor-faktor pemanasan global. Di antaranya penggunaan baja, kemudian pembakaran hutan secara semula jadi. Kemudian kita ada apa? Siapa ingat lagi? Apa yang kita belajar pada minggu lepas? Boleh tak tolong respon? Saya nak dengar daripada anda semua. Faktor-faktor pemanasan global. Ya, apa dia antaranya? Pertanian. Pertanian. Okey, bagus. Lagi? Pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka. Okey, bagus. Itu antaranya. Kita ada berapa kumpulan pada minggu lepas? Kalau tak silap saya ada hampir 10 kumpulan. Okey, jadi ada 10 faktor-faktor. Dan pada hari ini, insyaAllah kita akan membincangkan kesan. Okay, kesan daripada 10 faktor yang berlaku pada minggu lepas tu, kita akan tengok apakah kesannya kepada penduduk di bumi dan juga alam sekitar. Okey, baik. Anda akan dibahagikan kepada 5 kumpulan. Okey, baik. Kalau ikutkan jumlah kumpulan kita ni ada lebih kurang 50 orang, 58 orang lebih kurang yang selalu on lah. Okey, jadi anda akan ada lebih kurang 10 orang dekat dalam satu grup. Okey, jadi tugasan dia ialah anda akan diminta untuk membentangkan kesan-kesan pemanasan global mengikut tajuk-tajuk kumpulan. Okey, hari ni aktiviti dia agak banyak sikit, iaitu okey, saya nak awak bincangkan dalam kumpulan yang pertama, menerangkan berkaitan dengan kesan tersebut. Yang kedua, okey, bagikan tugasan ini kepada ahli-ahli kumpulan. Yang keduanya, minta tolong carikan gambar-gambar yang berkaitan dengan tajuk-tajuk yang anda perolehi. Okey, jelas ke? Kalau jelas, tolong angkat tangan. Okey, baik. Ada 3 perkara. Ada 3 perkara. Yang pertama, nanti seorang akan menjelaskan
pemanasan global. Individu yang kedua, dia akan menunjukkan gambar-gambar yang diperoleh daripada Google, tak kisahlah daripada mana-mana yang awak dapat berkaitan dengan tajuk yang awak persembahkan tersebut. Kemudian yang ketiga, cari satu YouTube berkaitan dengan video berkaitan tajuk yang anda perolehi. Okey, jelas tak? Kalau jelas, tolong angkat tangan. Okey, baik. Ada tiga Ada tiga. Tolong ingat balik. Yang pertama, take note yang pertama, anda akan diminta untuk membentangkan tajuk pemanasan global, kesan pemanasan global. Yang kedua, cari gambar-gambar yang berkaitan. Okey, nanti orang yang mencari gambar ni, dia akan terangkan sikit lah gambar ni berkaitan dengan apa. Nanti jangan tunjuk gambar je, nanti tak faham. Okey, yang ni kena pastikan anda tahu fungsi untuk presenting. Rasanya semua dah maklum kan, dah mahir semua. Okey, dan yang ketiga, carikan satu video daripada YouTube ataupun mana-mana sumber, tak kisah, awak dapatkan. Okey, baik. Kita akan menantikan beberapa rakan lagi yang masih terperangkap di dalam breakout room. Dia dah jadi macam apa, game lah kan, macam speed game pula. Okey, semua dah bersama di sini? Dah cikgu. Dah Okey, sebentar. Kita tunggu Nurdini, Zulaika, Ria Zahra, Afiq Syazan dan juga Farah Husna. Ni tak pasti ni, kenapa ni? Tak jumpa jalan keluar ke macam mana ni? Okey. Okey, baik. Nanti insyaAllah kita akan mulakan dengan pembentangan kumpulan yang pertama di bawah tajuk 9.3, iaitu peningkatan aras laut. Okey, saya stop presenting. Saya beri laluan kepada ahli kumpulan untuk membentangkan hasil yang diperolehi daripada perbincangan secara berkumpulan. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan kumpulan pemanasan global yang pertama, iaitu pencairan ais di kawasan kutub. Silakan. Antara kesan pemanasan global ialah pencairan ais di kutub. Ini menyebabkan paras air laut meningkat, kehidupan organisma dalam laut menjadi tidak seimbang, kepupusan banyak spesies haiwan yang hidup dalam kawasan sejuk, dan air sekali banyak pelawan kecil akan lenyap. Sebagai contoh, pencairan lapisan ais di Greenland. Okey, ada lagi daripada ahli kumpulan Nadik Zafran? Tak pasti itu. Ni bincang ke tidak ni tadi ni? Bincang tadi. Okey, tak ada. Tak ada. Dah tak ada lagi Tak ada itu. Okey, kalau tak ada, terima kasih wakil daripada pencairan ais di Kutub Utara. Okey, saya nak share pula satu video. Okey, kita akan ambil sedikit masa satu video daripada pencairan ais. Okey, yang mana yang ini kita sebenarnya memang agak takut kerana perkara ini sebenarnya menjejaskan dari segi iklim global kita. Okey, boleh nampak tak video ni? Okey, sebentar Okey. Boleh cikgu. Kita tengok video ni lebih kurang 4 minit. Awak pasang volume dia kuat sikit sebab nak bagi feel awak dengar bagaimana berlakunya runtuhan ais di kawasan kutub ni Okey. Saya playkan video ni. I'm on the phone with Jim on one of our regular check-ins. Jim, nothing's happening. Hey, Jim. It's going well. We had some serious bouts of wind, but other than that, things are fairly well set up here. We've got some continuous time lapse going. It's starting, Adam. I think. Adam, it's starting. Oh wait, Jim, this is the big piece is starting to cast. Let me call you back. Call him back. Okay, bye. Is it still going? Yeah, in that V section right there. Holy shit, look at that big bird rolling. All four are running, right? Yeah. Look at that.
See how, look at the whole thing. Cavern face is 300, sometimes 400 feet tall. Pieces of ice were shooting up out of the ocean 600 feet and then falling. The only way that you can really try to put it into scale with human reference is if you imagine Manhattan. And all of a sudden, all of those buildings just start to rumble and quake and peel off and just fall over and roll around. This whole massive city just breaking apart in front of your eyes. We're just observers, these two little dots on the side of the mountain. And we watched and recorded the largest witness calving event ever caught on tape. So how big was this calving event that we just looked at? We'll resort to some illustrations again to give you a sense of scale. It's as if the entire lower tip of Manhattan broke off, except that the thickness, the height of it, is equivalent to buildings that are 2.5 or 3 times higher than they are. That's a magical, miraculous, horrible, scary thing. I don't know that anybody's really seen the miracle and horror of that. It took 100 years for it to retreat 8 miles from 1900 to 2000. From 2000 to 2010, it retreated 9 miles. So in 10 years, it retreated more than it had in the previous 100. Okey, baik. Semua dah dapat lihat tadi kan? Bagaimana video berlakunya pencairan ais di kawasan kutub. Okey, daripada video tu boleh dengar Tolong respon. Boleh cikgu. Boleh okay. Boleh, Go. Seorang. Okey, daripada pencairan tadi benda itu adalah sangat menakutkan. Okey, kalau kita tengok daripada satu simposium yang diterangkan daripada seorang pegawai tadi, dia kata saiz iceberg yang telah pun runtuh ataupun pecah daripada ais tadi sebesar lebih kurang satu bandar di Amerika Syarikat, iaitu bandar Manhattan, yang mana ketinggian dia lebih daripada 2 hingga 3 kali ganda. Awak bayangkan bongkar ais sebesar itu telah pun pecah dan terpisah daripada ketulan yang asal dia, yang mana awak tengok berdasarkan video tadi, dia dah terangkan, dia kata apa, apabila berlakunya pemecahan ais tadi,
dia akan menyebabkan bongkah tersebut melonjak sehingga dia terkeluar daripada permukaan ais tu, melonjak sehingga lebih kurang 600 kaki. Itu adalah satu ketinggian yang memang begitu tinggi. 600 kaki tu lebih kurang 300 meter. 300 meter Kita dah belajar dekat, awak pun dah tengok dekat bangunan yang lukisan yang dilukis dekat bangunan sekolah kita. Bagaimana tahap pencapaian iceberg. Ada tak siapa lihat gambar iceberg dekat tepi laluan nak naik ke blok tingkatan 3 tu yang awak selalu lalu dulu. Tingkatan 1 Ikram, 1 Islah ni selalu nak turun pergi ke kantin, awak memang akan wajib lalu kat situ. Pernah tak tengok? Yang mana gambaran tu dia menunjukkan apa? 75% daripada isi padu iceberg berada di dalam air. Manakala 25% sahaja yang kita nampak pada permukaan. Okey, jadi yang kita nampak tadi, yang pecahan rekahan iceberg itu hanya adalah 1/4 dia saja. Dan kita cuba bayangkan apabila ais itu mencair, jumlah isi padu dia begitu banyak. Dan inilah yang paling kita takut apabila berlakunya pemanasan global. Pencairan ais akan menyebabkan peningkatan paras air laut dunia. Bukan dekat kawasan kutub je, dekat dunia. Yang mana nanti satu masa akan datang, kawasan-kawasan yang berada di kawasan pinggir laut semuanya akan tenggelam. Nauzubillah. Ini yang paling kita takut. Dan nanti satu masa nanti, macam yang saya dah terangkan sebelum ni, kawasan-kawasan yang tepi-tepi pinggir laut, contohnya Podison. Podison pun satu masa nanti, wallahualam, mungkin akan tenggelam. Jadi kita akan kekurangan kawasan tanah yang besar. Okey, baik. Itu saja daripada saya. Saya jemput kumpulan yang seterusnya. Okey, kumpulan yang seterusnya iaitu peningkatan peningkatan aras laut. Okey, silakan. Lupa tadi, sepatutnya saya terangkan apa benda ni sekejap. Okey, saya terangkan. Tertinggal pula. Okey, semua boleh nampak nota yang saya share ni. Okey, peningkatan suhu yang berlaku akan menyebabkan pencairan ais di kawasan kutub. Ais yang terbentuk di kawasan kutub yang sejuk akan mencair dan masuk ke dalam laut. Okey, yang mana dia akan menyebabkan peningkatan aras air laut yang berada di permukaan bumi. Pencairan ais boleh dilihat berdasarkan bukti pembentukan ais yang semakin berkurang di sesetengah kawasan di kutub utara. Okey, kalau siapa dapat perhatikan tadi, di akhir sesi video tu dia ada tunjukkan daripada tahun 1901 sehingga 2001, mengambil masa 100 tahun. Okay, 100 tahun mengambil masa untuk mencairkan lebih kurang 8 batu punya jarak ais, kutub ais tu. Tetapi dalam tempoh 10 tahun yang berikutnya, jumlah pencairan ais di kutub utara tersebut adalah sama yang diambil masa 100 tahun sebelum ini. Awak cuba bayangkan, itu daripada 2001 sehingga 2011. Okey, dah berlaku 10 tahun. Dia jadi dengan kecepatan kali 10. Dan kita cuba bayangkan daripada 2010 sampai 2020 sekarang ni, bagaimana begitu bahayanya kesan daripada pencairan ais ini. Kalau tadi ambil masa tempoh 100 tahun, dia makan 8 batu punya ais. Dalam tempoh 10 tahun sekarang ni, dia dah makan lebih kurang jarak yang sama. Dan 10 tahun yang sekarang ini, saya tak tahulah, ada kemungkinan kutub utara kita ni dah semakin sedikit tinggalan dia. Okey, jelas Okey, kita tengok kepada yang seterusnya. Dipersilakan kumpulan peningkatan aras laut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa paras laut meningkat
Cuaca paras laut meningkat pada kadar yang cepat. Penambahan yang sedikit akan mendatangkan kesan yang buruk kepada habitat di pesisiran pantai. Jika air laut memasuki kawasan yang lebih dalam di pedalaman, ia akan menyebabkan hakisan, pembanjiran kawasan seperti kawasan paya bakau dan tumbuhan di tepi sungai, pencemaran di kawasan tadahan air, sawah dan kawasan penanaman, kehilangan habitat burung, ikan dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey, baik. Ada lagi daripada ahli kumpulan yang ingin menambah apa-apa? Jadi, Okey, dia. Okey, terima kasih atas pembentangan. Ingatkan saya share balik bahan daripada saya. Sebab tadi dah terlupa sebab apa bercerita. Okey, baik. Kita lihat kepada peningkatan aras laut. Okey, yang mana peningkatan aras laut saya nak kaitkan dengan yang kesan daripada pemecahan ais di kawasan kutub tadi. Dia akan memberikan kesan iaitu menenggelamkan kawasan yang rendah dan juga kawasan di tepi pantai, yang mana antaranya mengakibatkan banjir yang besar dan juga hakisan pantai yang begitu teruk. Okey, situasi ini bukan sahaja disebabkan oleh pencairan ais, tapi disebabkan juga oleh perubahan cuaca dan juga iklim. Sebagai contoh, berlaku musim tengkujuh di kawasan negeri-negeri di pantai timur seperti di Kelantan, Terengganu dan juga di Pahang. Okey, apabila berlakunya musim tengkujuh, ombak besar akan menghempas di kawasan-kawasan pantai. Ini sebenarnya juga adalah kesan daripada pencairan ais. Cuma kita tak nampak dia tidaklah berlaku begitu ketara dalam tempoh jumlah masa yang berpanjangan. Sebab musim tengkujuh ni dia datang sekali-sekala setiap tahun. Okay, jadi kita hanya nampak bila berlakunya musim tengkujuh saja. Kesan yang secara berpanjangan tu yang kita tak sedar berlakunya peningkatan aras air laut tadi. Yang kita tak nampak dari segi mata kasar. Tapi benda tu hanya berlaku dalam berkala. Okay? Di dalam musim tengkujuh saja. Itu di Malaysia. Di luar negara dia berlaku dalam bentuk yang lain. Okey, kemudian kita lihat apakah kesan dia memusnahkan harta benda, contohnya seperti kenderaan dan juga rumah. Ini terutama apabila berlakunya banjir-banjir yang besar, mengancam nyawa dan menyebabkan kehilangan nyawa. Kalau kita dengar saban tahun apabila berlakunya banjir, banjir besar, apabila berlakunya banjir besar, kita sering dengar korban-korban banjir. Tapi yang terkorban tu bukanlah individu-individu yang berenang, yang awak tengok dekat dalam berita, biasa berita ataupun dekat YouTube ramai orang kongsi kan. Banyak kanak-kanak, orang-orang tua dia pergi mengambil kesempatan untuk main air banjir. Yang part paling dia bukan part paling kelakar part paling ironiknya, mangsa-mangsa korban banjir ni bukan yang berenang tadi, bukan yang awak tengok kanak-kanak yang main air berenang sambil lalu dalam tepi-tepi atas jalan raya penuh dengan air. Yang tu dia tak mati, yang matinya orang yang kebetulan lalu, lepas tu dia ada tujuan-tujuan lain, yang itu yang meninggal. Okey, yang menyebabkan dihanyut oleh arus deras. Itu yang begitu pelik sedikit lah apabila melibatkan korban mangsa banjir ni. Okey, kemudian kita lihat bekalan air bersih terjejas. Sebab apa? Bila dah berlaku banjir, bekalan air dah hilang. Okay, kita dah sukar mendapatkan bekalan air. Sebagai contoh yang berlaku apabila banjir besar, elektrik akan terputus. Okay, bila elektrik terputus, ada kemungkinan jana kuasa untuk menghantar air ataupun untuk membekalkan air. Macam contoh kita kalau dekat Negeri Sembilan, kalau berlaku catuan air pada musim kemarau, apa berlaku? Lori akan hantar air, betul tak? Tapi bila berlaku banjir, jalan dah tenggelam, kampung dah tak boleh nak masuk, air bersih dah tak ada. Macam mana bekalan air bersih nak dihantar? Dah tak boleh sama sekali. Itu saya nak bagi gambaran sebab saya tahu orang-orang Negeri Sembilan mereka tak pernah merasai banjir ni. Boleh tak siapa respon? Siapa yang pernah seumur hidup dia sekarang ni pernah merasakan banjir? Daripada dua Islah dan juga dua Ikram. Boleh tolong respon tak? Saya nak tahu. Ada tak sesiapa di kalangan awak yang pernah merasai macam mana rasanya banjir di Negeri Sembilan?
Ada tak? Langsung tiada. Okey, sebab Negeri Sembilan berada di kawasan negeri pantai barat. Jarang kena banjir kecuali banjir kilat. Ni memang Negeri Sembilan jaranglah. Okey, yang kena banjir ni. Okey, baik. Kita terus pergi kepada kumpulan yang seterusnya iaitu gangguan cuaca. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan gangguan cuaca dapat mengakibatkan banjir, ribut, ombak besar dan taufan. Sebab bila gangguan cuaca ni hujan pun tak menentu. Disebabkan kejadian ni dia boleh menjejaskan penduduk yang duduk dekat situ. Macam dekat Pakistan tahun 2010 pernah terjadi banjir besar dan menjejaskan kira-kira 20 juta penduduk. Gangguan cuaca ni dia boleh jadi sekejap hujan, sekejap kemarau. Disebabkan gangguan cuaca jugalah boleh mengakibatkan kepupusan haiwan dan tumbuhan sebab tak cukup sumber makanan dan tempat tinggal untuk terus hidup. Bila udara terlampau panas dan kering, dia boleh mengakibatkan jerebu. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih daripada kumpulan Intan. Ada penambahan apa-apa? Video Tiada, nak cikgu? Video. Okey, macam ni. Video ni saya tunjukkan sekejap. Video daripada yang saya punya. Sebab takut nanti kan lambat. Sekejap ya. Okey, saya nak patah balik kepada yang berlakunya banjir tadi. Okey, sekejap. Mungkin ni ada kaitan nantilah. Kita boleh kaitkan dengan kumpulan yang sebelum dan yang seterusnya. Okey, kita tengok satu video perkongsian daripada peningkatan aras air laut tadi. Ya, hindi ka na makakapaglaro sa kalsada, hindi ka na makakapaglakad pagka gusto mong maggala o pumunta sa mga kamag-anak mo dito. Kailangan bangka na talaga gagamitin mo para lang. Naangat po hanggang sa ngayon nga po yung bahay namin kulang na lang bagyan na lang po ang ulo namin sa bubong kasi nga po kaangat ng sahig. Okey. Semua dah dapat tengok kan video pendek tadi. Itu yang berlaku di negara Filipina. Apabila negara mereka setiap tahun lebih kurang 6 hingga 7 inci kenaikan paras air daripada laut. Awak cuba bayangkan, mereka dulu tinggal di atas daratan, akhirnya terpaksa membina rumah yang lebih tinggi daripada kawasan tersebut. Dia bukan menceroboh tanah orang lain, tidak. Tanah mereka sendiri. Dulu rumah tu semua dia berada di atas daratan, akhirnya tenggelam. Tu yang tadi seperti Intan ada terangkan berlaku di Pakistan ni tadi. Kalau tak silap saya, dia katakan dia anggarkan lebih kurang 20 juta orang penduduk terjejas kesan daripada yang diterangkan tadi. Okey, baik. Kita terus pergi kepada yang seterusnya. Saya share gangguan cuaca dunia. Okey, silakan. Siapa yang bentangkan gangguan cuaca dunia? Dah terangkan kan? Okey, minta maaf. Saya terangkan berkaitan sedikit gangguan cuaca dunia ni mengakibatkan berlakunya banjir, ribut, ombak besar dan juga taufan. Okey, kalau kita tengok di sini begitu menakutkan. Okey, ini kesan kepada penduduk-penduduk yang berada di kawasan sekitar pinggir laut.
Apabila berlakunya tiupan angin yang kuat, akan menyebabkan berlakunya ombak yang besar. Okey, taburan hujan yang tidak menentu. Kemudian kita dapat lihat udara menjadi kering dan jerebu mudah terbentuk. Terdapat kawasan yang mengalami kemarau yang teruk. Ni apabila berlaku panas lah. Dan juga kepupusan flora dan fauna seperti ikan dan juga udang. Ini lebih kepada kehidupan akuatik. Okey, baik. Saya menjemput yang seterusnya iaitu kumpulan kemerosotan sumber. Dipersilakan. Okey, ada 2 kumpulan lagi iaitu kemerosotan sumber. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara punca kemerosotan sumber makanan ialah air laut menjadi lebih panas dan mengganggu ekosistem marine. Contohnya apabila suhu laut di setengah kawasan laut itu meningkat, akan menyebabkan hidupan marine yang berada di situ akan berpindah ke kawasan laut yang lebih sejuk dan menyebabkan nelayan di tempat itu tidak dapat menangkap ikan untuk dijadikan sumber makanan dan juga sumber ekonomi. Seterusnya, banjir musnahkan kawasan pertanian. Suhu yang panas akan menyebabkan paras air laut meningkat dan menyebabkan beberapa kawasan pertanian akan dilanda banjir dan juga akan musnah. Akhir sekali, tanah menjadi tandus dan tidak sesuai untuk pertanian. Setengah kawasan tanah akan jadi tandus sebab suhu yang terlampau tinggi dan juga tidak mendapat air yang cukup untuk menjadikan tempat pertanian. Kesannya ia dapat mengancam sumber makanan dunia. Contohnya gelombang panas di Rusia pada tahun 2010 hingga 2011 memusnahkan penuaian bijirin dan memberikan kesan kepada negara-negara di Afrika Utara. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan Da'i atas pembentangan. Okey, nanti siapa? Hafiz Azan ada video tu Nanti Hafiz boleh tak tolong kongsikan dia punya video YouTube tu dekat dalam grup kelas? Sebab saya tengok tu video tu agak panjang, lebih kurang 7 minit. Rasa mungkin takut tak sempat kot. Boleh nanti Hafiz? Okey, terima kasih Hafiz. Okey, kita tengok kepada kesan yang terakhir, iaitu saya terangkan dulu. Okey, dari segi kemerosotan sumber makanan. Okey, terima kasih Da'i tadi atas pembentangan dan juga Hafiz Hazan. Okey, kita lihat suhu air laut menjadi lebih panas dan mengganggu ekosistem marine. Marine ni merujuk kepada sumber air di kawasan laut. Sebab tu ada tentera marine, tentera yang berkhidmat di kawasan perairan laut. Contohnya, kawasan terumbu karang yang sensitif dengan perubahan suhu air laut menyebabkan terumbu-terumbu karang ini musnah. Ni tempat tinggal SpongeBob dengan Squidward musnah tempat dia. Disebabkan oleh pemanasan air yang mana terumbu-terumbu karang ini mati kerana faktor kepanasan air laut tadi. Kerana mereka ni sensitif terhadap perubahan iklim dan juga cuaca. Okey, kita lihat pula dari segi bentuk muka bumi fizikal dia. Tanah menjadi tandus, tanah menjadi kering dan tidak sesuai untuk kegiatan pertanian kerana cuaca yang kering melampau. Hal ini menyebabkan masalah kebuluran yang berlaku di banyak kawasan di seluruh dunia. Itu yang berlaku sekarang ini. Okey, seperti yang dah ditunjukkan oleh Da'i tadi. Okey, baik. Kita pergi kepada kumpulan yang terakhir iaitu kalau tak silap saya masalah kesihatan Okey, masalah kesihatan. Okey, dipersilakan kumpulan terakhir untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemanasan global juga boleh menyebabkan masalah kesihatan. Contohnya kehilangan nyawa yang disebabkan terdedah dengan pelbagai penyakit. Selain itu,
Ia juga boleh meningkatkan risiko pelbagai penyakit berkaitan haba seperti katarak yang boleh menyebabkan pandangan mata menjadi kabur dan sukar untuk membaca. Tambahan itu, pemanasan global boleh menyebabkan gelombang haba yang berisiko menyebabkan strok haba dan dehidrasi. Contoh peristiwa yang berlaku pada April 2016, berlakunya kematian seramai 135 orang di India yang disebabkan oleh strok haba yang dikaitkan dengan cuaca panas yang melampau. Sekian dari saya. Okey, terima kasih kepada Nur Akilah atas pembentangan. Okey, berkaitan dengan kesihatan. Okey, saya sharekan slide yang terakhir iaitu kesan pemanasan global, iaitu masalah kesihatan. Okey, ini yang dimasukkan oleh rakan kita tadi, iaitu penyakit katarak mata kerana terdedah dengan sinaran matahari yang terik. Okey, inilah contoh katarak mata. Ni kalau kita tengok ni dah macam cerita cerita zombie kan. Cerita zombie tu mata dah jadi putih. Ni sebenarnya kesan daripada stroke haba mereka mengambil contoh ni lah, yang mana apabila berlaku katarak mata ni, kita akan menyebabkan penglihatan kita menjadi kabur. Lapisan kornea mata kita dah jadi berselaput. Jadi kita dah jadi rabun dan juga tak nampak. Ini juga adalah antara lain kesan daripada orang-orang yang mengidap penyakit diabetes. Tapi kerana dia bukan kena diabetes pun, tapi tetap kena pada katarak mata. Ini kita paling takut. Sebab itu kalau di Malaysia kita tengok apabila berlakunya stroke haba, cuaca panas yang melampau, Kementerian Pendidikan mengeluarkan surat berkeliling menyatakan kegiatan co-curriculum. Kegiatan co-curriculum di luar bilik darjah tidak dibenarkan. Sebab apa? Cuaca suhu yang melampau apabila dia panas tidak akan mengundang kepada stroke haba. Apa yang berlaku apabila stroke haba ni? Kita akan terhidrasi. Kita akan kehilangan air dalam jumlah yang banyak dalam tubuh badan dan boleh menyebabkan kita pengsan ataupun pitam. Sekiranya tubuh badan kita tak dapat nak menyerap tekanan yang kita terima pada waktu itu. Okey, yang kedua dia kata menjejaskan sistem imuniti badan, menyebabkan mudah mendapat penyakit. Contohnya seperti demam, selsema dan juga serangan batuk. Dan yang paling bahaya sekali iaitu kita terdedah kepada risiko penyakit kanser kulit. Inilah apabila kita tengok imunisasi badan seseorang itu tidak kuat, maka kita akan menerima pelbagai jenis penyakit. Macam contoh tadilah, risiko kepada kanser kulit. Kanser kulit ni mungkin ada alahan lah. Tak boleh kena panas sikit, mungkin kulit tu terbakar ataupun mungkin kulit menerima alahan yang teruk. Mungkin disebabkan bukan kerana panas ataupun mungkin kerana awak berpeluh. Bila awak berpeluh, nanti kulit awak akan naik ruam, naik bintik-bintik merah. Jadi adakah awak akan sentiasa macam tu kan? Apabila duduk kat dalam kelas, panas, berpeluh-peluh, lepas tu naik ruam, merah habis muka. Ni kesan dia. Mungkin nampak tidak ketara, nampak macam alah ni biasa je. Tapi kalau dalam tempoh yang begitu lama, itu adalah merupakan salah satu kanser. Kalau sekali-sekala tu tak apa. Dia kalau berterusan, kita khawatir dia adalah penyakit kanser. Sebab awak dah mungkin alahan kepada perubahan cuaca dan juga iklim di sekitar. Okey, baik. Kita dah pun selesai habis berkaitan dengan kesan-kesan pemanasan global. Ada 5. Siapa boleh ulas balik apa yang kita dah belajar pada hari ini? Silakan. Siapa nak respon? Boleh tak respon? Yang pertama tadi, kumpulan yang pertama, apa dia? Kita dah pun mempelajari kesan-kesan akibat daripada pencairan ais di kawasan kutub. Apabila berlakunya pencairan ais di kawasan kutub, dia telah pun meningkatkan aras air laut dunia. Dalam masa yang sama, berlakunya gangguan cuaca. Hujan yang tidak menentu, panas yang tidak menentu. Kita tengok akibat dia. Apabila kesan hujan yang tidak menentu, hujan turun dengan jumlah yang begitu banyak,
menyebabkan banjir. Manakala apabila keadaan cuaca kemarau yang berpanjangan akan menyebabkan kawasan sekitar menjadi tandus. Okay, kawasan tanah menjadi kering kerana kita dah tak dapat sumber air. Ini kesan baik dan kesan, bukan kesan baik, kesan buruk. Ini kesan-kesan dia lah. Maksudnya kesan ini dialami di seluruh dunia. Bahkan kita juga di Malaysia turut juga pernah terkena tempias dia. Cuma mungkin awak tak perasan lah sebab benda ni dah berlaku dalam 1, 2, 3 tahun yang lalu. Mungkin dah lupa waktu tu sekolah rendah tak belajar geografi, jadi dia tak ambil kisah sangat berkaitan dengan benda tu. Okey, yang seterusnya kita ada kemerosotan sumber. Ni apabila kemarau, apabila banjir, kegiatan pertanian paling utama dia terjejas teruk. Kenapa? Apabila berlakunya musim banjir, pertanian contohnya seperti padi, gandum, oat, barley dan sebagainya akan terjejas. Kerana apa? Kerana tanaman-tanaman ini akan musnah ditenggelamkan oleh banjir. Begitu juga pada musim kemarau. Okay, dia akan menyebabkan sukarnya penduduk untuk menanam pertanian-pertanian ini. Susah nak dapat air, nak menyirami pertanian-pertanian yang mereka tanam. Itu kesan dia. Dan yang terakhir iaitu masalah kesihatan. Okay, penduduk-penduduk dunia mengalami masalah kesihatan, penyakit kulit, katarak mata, kemudian batuk, sesama dan lain-lain. Okey, baik. Kita dah selesai bahagian bab yang ke-9 ini. Ada sebarang soalan? Adakah anda semua telah pun faham tajuk yang kita pelajari pada hari ini? Sila angkat tangan anda. Okey, baik. Ramai dah respon, maksudnya dah boleh faham ya. Okey, alhamdulillah kita dah habis. Ada sebarang soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Kepada sesi soal jawab, tiada Okey, kalau tidak ada, saya rasa kelas kita dah boleh tamat pada hari ini. Terima kasih kerana anda semua dapat berjaya bekerjasama dalam kumpulan-kumpulan yang telah pun ditetapkan, walaupun sebenarnya pada mata kasar saya lihat tadi ada juga beberapa kumpulan yang tak aktif. Okey, tapi tak apa. Cuba sesuaikan diri awak sebab kita nak belajar dalam satu kelompok jumlah yang besar. Okey, jadi ini adalah peluang awak untuk bukan untuk menunjuk-nunjuk. Okey, untuk menunjukkan kemahiran komunikasi dan juga anda bekerjasama dengan ahli kumpulan. Okey, itu adalah satu benda yang baik. Sebenarnya saya buka ruang untuk awak berkomunikasi, tapi daripada apa yang saya lihat pun dah 2-3 minggu ni individu yang sama. Saya tak marah, saya tak ada masalah, cuma saya nak respon daripada yang lain pula. Okey, saya tak nak individu yang sama. Nanti sekarang awak ada 60 orang lebih sepatutnya. Bila kita buat kumpulan-kumpulan macam ni, dia akan pusing-pusing orang yang sama. Jadi kita tak dapat nak roll out semua orang untuk berkomunikasi. Okey, jadi pada minggu hadapan insya-Allah kalau kata ada kelas, saya nak minta tukarkan giliran orang yang akan membentangkan tu supaya semua orang berpeluang untuk berkomunikasi. Okey, yang secara rawak tu kita ikut atas nasib lah. Siapa yang nak masuk dalam kumpulan tu. Okey, jelas Boleh respon Jelas, Kalau cikgu. jelas tolong angkat tangan. Okey, terima kasih. Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita jumpa pada masa yang akan datang. Saya tutup sesi kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama semua. Sama-sama. Ya, sama-sama Syarif. Wah, macam menarik je avatar Syarif ni. Apa benda tadi? Macam bubu ikan ni.